Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا قد خرجنا من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك ومن علمنا إلى علمك فنعوذ بك اللهم أن نقول زورا أو نقترف ذنبا أو نكون بك يا ربنا مغرورا. آمين يا رب العالمين. Ashabul Fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, sekali lagi kita diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menghidupkan taman-taman syurga Allah Azza wa Jalla, untuk mewujudkan suatu elemen yang akan menyelamatkan kita daripada kedurjanaan dunia ini, sebagaimana yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dunia dan isi kandungnya adalah terlaknat di sisi Allah Azza wa Jalla. Bahwasanya dunia dan isi kandungnya terlaknat, dan apabila mendengar perkataan dilaknat, kita hendaklah memahami bahwasanya maknanya adalah dijauhkan Allah daripada kerahmatannya. Al-la'nu huwa al-bu'du an rahmatillahi tabaraka wa ta'ala. Kelaknatan adalah dijauhkan daripada rahmat Allah Azza wa Jalla. Dunia dengan tipu dayanya menjauhkan kita daripada rahmat Allah, menyebabkan kita terlaknat. Mal'unun mal'unatun mal'unun ma fiha. Segala isi kandungnya, kecuali tiga perkara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali yang pertama, orang alim. Yang kedua, orang yang muta'allim, orang yang belajar. Artinya yang menyelamatkan kita daripada kedurjanaan dunia ini asasnya adalah kita mempunyai ilmu pengetahuan yang benar, ataupun kita berusaha untuk mendapat ilmu pengetahuan yang benar. Kemudian yang ketiga, dalam hadis tersebut baginda menyebut juga adalah zikrullah, dan perkara-perkara yang ada kaitan dengan zikrullah, mengingati Allah, dan perkara-perkara yang ada kaitan dengan mengingati Allah Azza wa Jalla. Seolah-olahnya kita diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi keduniaan, yang mana kita sendiri sebahagian daripada dunia. Dalam menghadapi keduniaan ini yang mengalpakan kita, yang seharusnya kita menjadi di dunia ini seperti orang yang singgah sahaja. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, jadilah kamu di dunia ini seperti orang yang dagang, seperti orang yang dagang ataupun orang yang dalam perjalanan yang datang singgah. Jadilah di dunia ini gharib,
seolah-olah kamu orang yang dagang, orang asing, orang luar main duduk di penaga, orang outsider. Kita orang asing, macam saya lah, orang asing main duduk dengan tuan-tuan. Itu orang dagang. Orang dagang dia tidak akan merasa bahawasanya dia itu milik tempat tersebut. Dia tak akan tepuk dada, dia kata saya orang bayar lepas, contohnya lah. Kerana apa? Dia tahu kedudukan dia orang menumpang. Au abiru sabilin, ataupun macam orang berhenti dekat RNR, teratur ya. Abiru sabilin adalah orang yang dalam perjalanan singgah di satu tempat untuk tempoh yang amat sekejap, dan begitu keadaannya seharusnya kita dengan dunia ini. Dan dalam menghadapi keduniaan yang sekejap ini, keduniaan yang menipu ini, kita menyelamatkan diri kita daripada terlaknat, daripada dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, kita kena berusaha menjadi orang alim. Yang kedua, kalau tidak boleh menjadi orang alim, kita menjadi orang muta'allim. Orang Melayu ni, orang alim bagi dia orang baik, orang wara', orang cakap elok-elok. Bukan, itu orang berakhlak. Hendak berakhlak kena ada ilmu. Orang alim maknanya orang yang berpengetahuan. Yang dimaksudkan di sini adalah berpengetahuan dengan ilmu yang benar, dan berpengetahuan dengan ilmu yang bermanfaat, yang akan menghampirkan dirinya kepada Allah. Yang kedua, menjadi orang yang belajar ilmu yang bermanfaat tersebut. Dan yang ketiga, zikrullah. Segala-galanya hendaklah diubah, segala-galanya hendaklah dipandu, segala-galanya hendaklah diuruskan dalam bentuk zikrullah. Handphone kena diuruskan secara zikrullah, dan ada kaitan dengan zikrullah. Kalau tidak, handphone pun terlaknat. Kereta diuruskan dengan secara zikrullah, dan kalau tidak ianya akan terlaknat. Rumah tangga, harta benda, sawah ladang, pangkat, jawatan, kedudukan, ini semua dunia. Dan dunia ini terlaknat kecuali kalau diuruskan dengan ilmu yang benar, dan kalau ianya dijadikan sebagai zikrullah, mengingati Allah Azza wa Jalla, mentaati Allah Azza wa Jalla, menjunjung titah perintah Allah Azza wa Jalla, meninggalkan larangan Allah Azza wa Jalla dengan keikhlasan niat. Dunia yang sebegini diubah menjadi rahmat dan amal yang saleh yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Moga-moga itulah yang kita usahakan saban hari, setiap masa dan setiap minit. Dan moga-moga Allah Azza wa Jalla memperkenan dan memberi petunjuk, taufik, hidayah, petunjuk, kekuatan, kemampuan untuk kita mendapat kesedaran dan bangun melaksanakan kewajipan yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini kita bersama dengan bab yang ke-10 daripada kitab Sayrus Sadikin ila Ibadati Rabbil Alamin, yang merupakan suatu kitab yang telah pun kita perkatakan berkenaan dengannya dalam pertemuan yang lalu. Dan ianya adalah sebuah karangan yang penuh dengan keberkatan, yang dikarang oleh seorang tokoh yang penuh dengan barakah, ahli ilmu, yang bukan sahaja berilmu, bahkan beramal. Dan amalnya bukan sekadar menumpukan perhatian kepada amal ibadah khususi. Memang terkenal sebagai seorang ahli ibadah, dan beliau juga adalah seorang yang menyumbang kepada masyarakat, kepada negara dan tanah air, sehinggalah beliau gugur syahid di dalam mempertahankan bumi umat Islam dari dijajah oleh musuh-musuh Allah Azza wa Jalla. Jadi sebelum kita membaca bahagian yang kita pilih daripada kitab ini yang berkenaan dengan akhlak dan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Kita bacakan suratul Fatihah, kita abadikan pahalanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in,
atba'ut tabi'in, para ulama al-amilin, para a'immah, para guru-guru kita dan ibu dan ayah kita, serta kita khususkan pahalanya untuk pengarang kitab ini dan pengarang kitab asalnya, iaitu kitab Ihya Ulumuddin. Asal kitab ni adalah kitab Ihya Ulumuddin, kemudian diringkaskan oleh Imam Al-Ghazali sendiri dengan tajuk Lubab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin, dia ada Lubab Ihya Ulumuddin, pati Ihya Ulumuddin. Pati Ihya Ulumuddin itulah yang diterjemahkan oleh Tuan Guru Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, dan dengan beberapa penambahan daripada ajaran ataupun daripada pengajian yang beliau lalui dengan para masyayikh dan guru-guru beliau semasa beliau berada di Makkah dan Al-Madinatul Munawwarah. Bagi mereka semua kita bacakan suratul Fatihah. Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Baca kitab Rumi tu. Jawi tak mau. Tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Yang hak Jawi itu mana dia? Satu. Tak ada. Ui, tinggal terus ya. Baiklah, ambil berkat. Lepas tak kelih langsung lah. Nak baca teks yang Arab dia tu, ambil berkat. Alhamdulillah Atuk Imam pinjam tak? Saya pun kalut sikit kami pergi tengok sahabat saya meninggal dunia tadi. Balik pun sampai dah tak pukul 7 lah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullah, moga-moga Allah Azza wa Jalla mengurniakan kepada kita manfaat daripada ilmu dan karangan-karangan beliau, serta penulisan dan buku-buku yang beliau tinggalkan kepada kita, amin. Al-babul ashir fi adabil ma'ishati wa akhlaqin nubuwah. Bermula bab yang ke-10 pada menyatakan adab kehidupan dan menyatakan perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di dalamnya 12 bab, dan di dalamnya ada 12 fasal. Bayanu ta'dibillahi subhanahu wa ta'ala habibahu wa safiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil Quran. Ini suatu bayan. Bayan maknanya satu keterangan. Ini suatu bayan pada menyatakan pengajar Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan kekasihnya dan pilihannya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan dia sebutkan di dalam Al-Quran. Yang ada pada tuan-tuan tu adalah teks yang telah dipermudahkan oleh Tuan Guru almarhum guru kita semua, iaitu Syekh Muhammad Fahmi Zamzam Al-Banjari. Yang asal yang saya baca tu macam tu, yang ditulis oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Tengoklah hak Jawi mana, tak bawa langsung lah.
Baik. Tuan-tuan baca boleh faham lah, tapi tak lari sangat daripada apa yang saya bacakan. Ini suatu fasal, ini suatu bayan, ini satu keterangan menyatakan pengajar, maknanya menyatakan pengajaran, iaitu bimbingan Allah Azza wa Jalla akan kekasihnya dan pilihannya, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan dia sebutkan di dalam Al-Quran. Baik. Kerana nak menjelaskan kepada kita bahawasanya yang mengadabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita kena tengok adabun Nabi, perilaku, kelakuan, pekerti, budi bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana sebagai mana yang ditegaskan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Semua kita tahu. Dan ditegaskan baginda sallallahu alaihi wasallam, addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang mengajar aku, yang mengadabkan aku, yang mendidik aku, Allah Azza wa Jalla, Tuhanku. Maka ia telah memperelokkan ajarannya, pengadabannya kepada aku. Jadi perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perilaku yang dididik, dibimbing sendiri oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab itu perlu diberi perhatian, perlu diteliti, dan setiap saat daripada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap detik, setiap perkara, setiap apa sahaja yang terkait dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan sesuatu yang datang daripada bimbingan Allah Azza wa Jalla, dan ia menjadi satu kemuliaan, kesempurnaan, keelokan, kecantikan yang mesti diperhatikan dan mesti dilihat. Sebab itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, la umruka, macam mana ayat tu? Saya ni, tu dia lah, otak tak ni. Allah Azza wa Jalla bersumpah di dalam Al-Quran dengan umur baginda sallallahu alaihi wasallam. Tadi ingat dah, tak main pula dah. Orang hafal Quran malam ni pun pergi vacation dah pula. La umruka, ayat tu menyebut kepala dia, la umruka, demi umurmu. Ujungnya ya'mahun. Artinya Allah Ta'ala bersumpah dengan umur baginda sallallahu alaihi wasallam, artinya segala yang terkandung dalam kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam itu adalah suatu yang baik, suatu yang indah, suatu yang cantik, yang mesti kita yang mesti kita turuti. Sebab itu baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersama dengan para sahabat, satu ketika tiba-tiba baginda sallallahu alaihi wasallam terlihat pada rambut baginda sudah beruban. Keadaan ini telah ditegur ataupun dicuit oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kata beliau kepada Rasulullah, ya Rasulullah, laqad shibta, wahai Rasulullah, kamu telah beruban. Beruban lah, dia katakan Nabi, beruban lah, artinya dah berumur. Kerana Nabi ni ubannya tak banyak. Mengikut sebahagian riwayat, uban yang ada di kepala dan di janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melebihi 16 helai, tak lebih 20 pun. Apa jawab Nabi? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, syayyabatni Hudun wa akhawatuha, telah mengubankan aku surah Hud dan saudara-saudaranya. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kehidupannya penuh dengan Al-Quranul Karim. Kehidupannya penuh dengan Al-Quranul Karim, menerima wahyu
melaksanakan wahyu, menyampaikan wahyu, memperjuangkan wahyu, dan hidupnya dipenuh dengan kerja-kerja amal yang saleh, amal kebajikan, jihad. Baik itu dia sebut syayyabatni Hudun wa akhawatuha. Kalau kita, Rasulullah kata, aku dituakan sampai beruban oleh surah Hud dan saudara-saudaranya. Artinya surah-surah di dalam Al-Quran. Kalau kita sekarang mungkin kita kata syayyabatni, kita dituakan oleh apa? Nokia, Ericsson, Samsung, iPhone, apa lagi? Oppo, tolong camping kat dia. Kita tua mah tu ya. Kita sampai tua ni cakera apa yang dominan dalam hidup kita. Dituakan oleh kereta, Belpayer, apa lagi? Alphard. Mesti tak boleh sebut, mesti tak boleh sebut. Kita tak mau kata ke orang. Kita dituakan oleh apa? Nanti kita ni dituakan oleh apa? Dituakan oleh apa? Syayyabatni aflam Korea, filem Korea, filem Jepun. Orang dulu gambar Melayu, kan? Drama, tua dengan drama ya. Tua dengan tengok gambar hantu ya. Tua dengan tengok gambar Cina ya. Jadi umur Nabi tu pun tak main lagi ayat tu. Tak ni ingat dah. Otak tak ni dah. Masya-Allah. Kena makan ubat otak lah ni. Tapi yang pentingnya Tuhan kata demi umurmu, la umruka. Para ulama mengatakan tidak ada sesuatu pun di kalangan para nabi dan rasul yang Allah bersumpah dengan umur mereka kecuali baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan umur nabi ni bukan daripada beranak, daripada dalam perut lagi sampai lahir, sampai kecil, sampai dewasa, sampai dapat wahyu, sampai jadi nabi, sampai jadi rasul, sampai berjuang di jalan Allah, sampai menegakkan negara Islam, sampai dah wafat baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu semua adalah penuh dengan kehebatan, keagungan, kemuliaan, kesalehan, kebaikan. Itu dia nak habaq dalam tajuk ini, nak menyatakan bahawa ta'dibullah azza wa jalla habibahu wa safiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil Quran. Diajarkan Nabi ini dengan Al-Quran itu sendiri. Seluruh Al-Quran adalah ajaran yang membentuk pribadi baginda sallallahu alaihi wasallam. Lantaran itu apabila ditanyakan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkenaan dengan akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam, jawapannya adalah kana khuluquhul Quran. Kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran itu sendiri. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, i'lam annahu kana kathira ad-dhara'ati wal-ibtihal daima as-su'ali min Allah ta'ala ay yuzayyinahu bimahasinil adabi wa makarimil akhlaq. Artinya, ketahui olehmu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ia banyak merendahkan dirinya dan banyak meminta doa ia akan Allah Subhanahu wa taala, padahal senantiasa berkekalan ia memohon Allah taala bahawa memperhiasi ia akan diri dengan baik adab dan baik perangai. Nabi SAW nombor satu sekali kathiru ad-dhara'ah, seorang yang amat merendahkan diri, seorang yang tawadhu, tadarru', rendah jiwanya itu tidak dipenuhi dengan lawan tadarru' ni, orang yang jiwa dia dipenuhi dengan takabbur, besar diri, tafakhur, bangga diri, ta'ajjub, orang yang heran ataupun kagum dengan diri sendiri. Tak ada.
Baginda tak macam tu. Siapa boleh challenge aku, kan? Jangan. Kalau kita ni, siapa boleh challenge aku? Jangan kata kebaikan keduniaan, kadang-kadang dengan kebaikan akhirat pun orang jadi bangga-bangga diri. Siapa boleh challenge aku baca Quran sedap, bagus? Siapa boleh challenge aku ibadat? Siapa boleh challenge aku meratik sehari 1000? Siapa boleh challenge aku boleh khatam Quran berapa? 10 tahun sekali? Siapa boleh challenge aku? Siapa boleh challenge aku? Buat keluar duit ni 300. Siapa boleh baca Quran elok macam aku, ambil 300 ni. Ini tidak diajar, dan Nabi kita tidak begitu sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kerja akhirat bukan untuk dibangga-banggakan, walaupun kerja akhirat bukan untuk kita menjadi megah. Ingat tu, kita beribadat nak menghampirkan diri kepada Allah. Mai masjid nak menghampirkan diri kepada Allah. Mai surau nak menghampirkan diri kepada Allah. Ada tugas amanah orang bagi kepada kita, kita laksanakan. Kenapa? Kerana nak menghampirkan diri kepada Allah dan bukan megah. Jangan ada dalam jiwa kita nak cari megah. Dapat megah tu mujur, akhirat kosong. Yang banyak ada berlaku, hak megah tu pun tak dapat, akhirat lagi bangkrut. Alhamdulillah. Ini kerja agama ni. Apatah lagi kerja-kerja dunia, jangan kita bermegah dengannya, kerana dunia ini tidak ada harga di sisi Allah Azza wa Jalla walaupun senilai sebelah sayap nyamuk. Balik lagi, tangkap nyamuk seekor. Nyamuk suka ketik tuan-tuan tak? Tak suka. Pasal apa nyamuk suka ketik saya? Lawan mana? Pasal kolesterol lah. Ada orang kata kan. Tapi saya heran, orang lain tak kena, saya dia fire betul-betul punya. Pupang. Ambil tangkap nyamuk seekor, tengok. Dan bagaimana Rasulullah kata, kalaulah dunia ini ada nilai pada Allah Azza wa Jalla senilai sebelah sayap nyamuk, nescaya Allah tidak akan memberi orang kafir minum walaupun seteguk air. Yang kita bangga sangat, Mercedes lah, kan? Tak masalah melawak, kita mesti juga buruk-buruk kan, tapi dia adalah suatu yang tidak ada nilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Sebab itu nak lari daripada tu kelaknatan tu, kita kena ubah dia. Masjid kita tu kena jadi zikrullah, kena guna untuk mentaati Allah. Keelokan kita, kecantikan kita kena guna untuk jadi zikrullah. Kekuatan kita, kesihatan kita, ya Allah, kadang-kadang orang ni dengan sihat pun dia megah. Oh, muda-muda duk sakit dah, dia kata. Ni tengok saya ni, umur berapa ni, sakit lutut sikit ya, dia kata. Hak lain semua tak ada. Cim manis tak ada, darah tinggi tak ada. Hampa ni muda saja ya, sakit teruk. Itu megah. Nak cari megah. Rasulullah tidak ada cari megah ni. Ingat tu, bos dalam jiwa, cari megah ni bukan sifat orang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Wal ibtihal, kathirud dhara'ati wal ibtihal, banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Maknanya banyak insaf bahwasanya segala kelebihan yang dimiliki adalah milik Allah Azza wa Jalla. Dia adalah kurniaan Allah Azza wa Jalla dan bukan datang daripada diri sendiri. Orang yang duk rosak ni, dia duk rasa kebaikan yang dia ada memang dia punya, datang daripada diri dia. Sebab tu dia kata aku sekian, siapa boleh challenge aku? Dia rosak. Kemudian baginda daimus su'al minallahi ta'ala ayyuzayyinahu, kerana baginda ada satu dorongan yang besar, ada suatu kehendak yang tinggi untuk berakhlak dengan akhlak yang baik. Ada orang lah, biar api lah, lagu mana pun kita orang Tanjung memang macam ni, memang cakap lagu ni tak boleh. Kita orang utara ni memang kasar sikit, biar api lah, orang nak faham kataan tapi hati kita baik. Tak boleh. Kita kena ada kehendak yang tinggi, kita kena ada kemahuan yang tinggi, kita kena ada motivasi yang penuh
untuk berakhlak dengan akhlak yang baik pada semua sudut, pada semua bidang, pada semua keadaan, pada semua segi. Pertuturannya, percakapannya, tingkah lakunya, jalannya, tindakannya, ideanya, dalamannya, luarannya. Baik itu baginda sendiri daimus su'al, senantiasa memohon kepada Allah ayyuzayyinahu, bahawa Allah memperhiasi baginda bimahasinil adab, dengan adab yang cantik-cantik, wa makarimil akhlak, dan akhlak-akhlak yang baik. Maka ia bersabda di dalam doanya itu, antaranya baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam doa baginda bersabda, Allahumma hassin khalqi wa khuluqi, Allahumma hassin khalqi wa khuluqi. Kalau yang tengok yang jauh itu buah titik, khalqi wa khuluqi, artinya hai Tuhanku, baiki olehmu akan kejadian diriku dan perangaiku, iaitu baikkan olehmu zatku dan sifatku, yakni baikkan akan zahirku dengan mengerjakan ibadah yang zahir, dan baikkan batinku dengan mengerjakan ibadah yang batin. Masya Allah. Doa ini diriwayatkan mengikut takhrij yang diletakkan oleh tuan guru kita, rawahu Ahmad wa Ibn Hibban. Ini berdasarkan takhrij ataupun penilaian yang ataupun takhrij yang penyelidikan yang dilakukan oleh Al-Hafiz Al-Iraqi di dalam dia mentakhrijkan hadis-hadis yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Baik. Ini di antara contoh bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada Allah supaya dielokkan khalqi, kejadian luarku, wa khuluqi, dan keadaan dalaman jiwaku. Khuluq, akhlak. Kita ni dalam bahasa Melayu, akhlak lebih merujuk kepada perangai luaran, kan? Sebenarnya akhlak ni adalah al-ma'ani al-batiniyah. Akhlak ni adalah nilai-nilai dalaman yang dipunyai oleh seseorang, yang mana nilai-nilai dalaman inilah yang akan nilai-nilai dalaman yang ada termetri di dalam jiwanya, dan nilai-nilai inilah yang diterjemahkan oleh tingkah laku dia. Itu makna akhlak. Nilai dalaman yang ada dalam jiwa seseorang yang diterjemahkan dengan tingkah lakunya. Itu kalau mulut jahat, hati jahat, oh tak ada lah. Orang Melayu duk kata, tak apa, dia tu mulut dia jahat, hati baik. Cikgu, saya tak boleh terima. Mulut jahat lah. Mulut jahat lah. Mulut hebiang, hati pun hebiang jugalah. Lagu tu lah. Tak apa. Dia tu mata keranjang saja, tapi hati dia baik. Bolehkah kita terima? Bolehkah? Kalau orang kata, bolehkah? Si Jamal tu, tak boleh. Buat contoh kat dia, tak boleh. Dia tu mata keranjang saja, tapi hati dia baik. Tak ada. Kalau mata keranjang, nak kena penarajang. Okey, jadi kena doa kepada Allah, mohon kita mendapat akhlak yang baik, dan Nabi sendiri berdoa kepada Allah memohon mendapat akhlak yang baik. Cuma kita lihat, kalau doa ni hassin khalqi, orang duk faham, ya Allah perelokkanlah kejadian diriku. Jadi dia mau rupa elok. Jadi doa apa? Doa tengok cermin. Allahumma hassin khalqi wa khuluqi, ataupun Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi. Doa tengok cermin, minta bagi elok. Rupanya dia faham yang dimaksudkan elok itu adalah elok rupa parai, elok tubuh badan sado, elok
kesihatan, kuat dan sebagainya, tak ada masalah, boleh memberi makna tersebut. Dia faham macam tu, boleh memberi makna tersebut. Wa khuluqi, dan perangai aku. Satu. Kemudian yang dimaksudkan kata Syekh, iaitu baikkan olehmu zatku, zat dia, diri dia, dan sifatku, yakni makna dia macam mana? Baikkan akan zahirku, memperbaiki zahir kita macam mana, memperelokkan zahir kita macam mana, dengan mengerjakan ibadah yang zahir. Mengerjakan ibadah yang zahir, bersuci, menjaga kebersihan, menutup aurat, memakai pakaian yang sunnah, menunaikan salat, berwuduk, menunaikan salat, berpuasa, mengerjakan haji, senantiasa membaca Al-Quran, mulut senantiasa berzikir, bertasbih, bertahmid. Itu Allah memperbaiki zahir kita. Bukan sekadar makna Allah memperelokkan luaran kita ini, dielokkan wajah kita handsome, hidung terpacak, kan, apa nama, pipi pauh di layang, apa nama, handsome lah. Kalau orang perempuan jelitawan, sampai tak ketahuan, kan, rupawan. Bukan itu sahaja, termasuk, saya tak nafikan, itu termasuk diberi kesihatan, kekuatan tubuh badan dan sebagainya, termasuk. Tapi yang dikehendaki lagi lebih daripada itu, zahir kita ini baik dengan kita menggunakan anggota zahir kita untuk mentaati Allah Azza wa Jalla. Tolong orang, zikir, tahmid, tasbih, membuang apa nama, membuang imatatul adza 'anil tariq, imatatul adza 'anil tariq, kita membuang apa, perkara-perkara yang mengganggu jalan raya ke, benda-benda yang mengotorkan. Itu antara kebaikan luaran yang Tuhan bagi kat kita. Tuan-tuan tengok, bila Tuhan tarik benda tu tak ada, orang main masjid, dia main masjid, dia tengok ada kotoran, dia tolong cuci tak? Tak, dia tak tolong cuci. Lepas tu dia buat perangai hodoh pula. Semua masjid ni, mana pergi Tok Siap, penyegan, makan gaji buta. Nampak? Dia buat dosa kat Tok Siap pula. Dosa mulut. Kotor orang macam tu. Mulut pun kotor, hati pun kotor. Masjid kita, surau kita, tanggungjawab kita. Apa masalah? Dia tu pun kerja sukarela. Kita tengok, kalau kita tu Allah memperbaiki zahir kita, kita tahu apa kita tahu apa yang kita kena buat. Kita main sembahyang, tengok kain telkung ni orang panggil hitam tek lalat. Nek tek lalat. Apa punya orang Islam macam ni, tak pandai jaga kebersihan, pokpiang. Padahal qaryah kita tu, surau kita, masjid kita, apa salah kita buh dalam beg plastik, kita pergi habang dekat Tok Siap, ni saya minta izin bawa balik saya nak basuh. Pergi balik, basuh, buh klorok, serika elok-elok, letak balik elok-elok, sangkut bagi orang nak sembahyang. Itu orang yang Allah Ta'ala memperbaiki zahirnya. Saya bagi contoh. Dan banyak kerja lagi. Allah memperbaiki zahirnya dan banyak kerja lagi, banyak kerja kebajikan, banyak kerja yang apa nama, amal soleh yang kita boleh buat kalau kita nak berakhlak dengan akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Ni musim cuti sekolah, semua orang sibuk bawa anak pergi tidur hotel, terjun apa nama, kolam, kan, bawa anak makan angin. Yang seronoknya pergi makan angin di Shah Alam, kan, ada lah ayat bedalah, tak ada saya melawak ya, tapi ada kawan-kawan pergi berjalan di Shah Alam, elok parking, naik check in, turun kereta nampak bumbung ya. Allah yang tunai yang waktu nak balik macam mana. Alhamdulillah lah tuan-tuan, tapi buat baik. Saat ni kita pun Tuhan uji macam tu juga, sakit kepala. Jadi kita mohon supaya sahabat-sahabat yang diuji oleh Allah, dia beri kesabaran,
dan mereka mendapat pahala, dan Allah Ta'ala ganti dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka rugi dalam keadaan itu. Itu ujian Allah. Tak dalam cuti sekolah ni kat fikirlah lah apa salah ke tak salah. Yang tu bagus untuk memberi perhatian kepada keluarga dan ibu bapa. Tapi ambillah sehari bawa anak-anak main surau cuci tandas. Apa salahnya? Okey, hari ni kita pergi berkelah di surau taman apa? Taman Pendaga. Tapi habaqlah katuk siap lagi dia marah pula. Habaq dulu. Hari ni hari cuti sekolah ni jam sekian saya nak main dengan anak-anak saya, kami nak cuci tandas. Boleh? Bawa main, bawa brus lah apalah, ajak anak-anak cuci tandas. Banyak benda kita boleh buat. Ataupun pergi beli makanan, pergi hantar kepada orang miskin. Masa nak hantar makanan ke orang yang susah tu, bawa anak-anak semua supaya mereka kenal erti kehidupan. Mereka kenal erti kepayahan, kesusahan. Terutama anak tuan-tuan orang kaya-kaya ni. Anak siapa yang biasa naik bas semua kat tangan, naik bas berhenti macam kita dulu ni, daripada Penaga nak pergi Bagan tu berhenti tepi jalan naik bas. Siapa biasa? Mu tak biasa apa? Tak ada ni tak biasa. Ingat anak-anak Allah tak biasa kan? Lepas habis miskin dia buat apa? Dia buat apa? Dia panggil Grab pun. Dia panggil Grab. Dia makin tidur pagi, dia kata, Mama masak apa? Mama tak ada masak lah hari ni, Mama sibuk lah apalah. Tak apa. Tak pergi main pizza lah, secret apalah. Tak ada lah nak pergi tunggu bas, nak naik bas, tak ada lah. Ajak mereka dengan kesusahan sedikit. Baik. Artinya, hai Tuhanku, baikkan olehmu akan kejadian diriku dan perangaiku, iaitu baikkan olehmu zatku dan sifatku, yakni baikkan akan zahirku dengan mengerjakan ibadah yang zahir, dan baikkan batinku dengan mengerjakan ibadah yang batin. Ini kita baca kitab tasawuf, dia pergi berapa layer? 1 layer, 2 layer, 3 layer. Layer yang pertama, kejadian diri dengan perangai. Layer yang kedua, zat dengan sifat. Layer yang ketiga, dia pergi kepada zahir dengan mengerjakan ibadah yang zahir, dan dalaman kita, batin kita dengan mengerjakan ibadah yang batin. Syukur, sabar, khusyuk, tadarru', tawadhu'. Ini di antara ibadah yang batin. Ada orang zahir cempoi dengan serban semua, dengan sunnah betul lah, sunnah kau ni semayang sampai kuno lah kau ni, tapi dalam dia tidak ada ibadah. Sombongnya, takaburnya, belagaknya, megahnya, tu bahaya sungguh. Orang yang rasa megah dan dia nak cari megah. Dan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala telah memperkenankan doanya dan menyempurnakan ia akan dia dengan firman-Nya, ud'uni astajib lakum, artinya pinta olehmu akan daku doa, nescaya aku perkenan akan kamu. Dan kata Sa'ad ibn Hisham, dakhaltu ala Aisyah radhiyallahu anha فسألتها عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أما تقرأ القرآن؟ بلى. قال بلى. أما تقرأ القرآن؟ قلت بلى. قالت خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. رواه مسلم. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Artinya, kata Sa'ad, aku masuk kepada rumah Aisyah radhiyallahu anha, maka aku bertanya akan dia maka aku tanya akan dia daripada keadaan perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia berkata,
tiada adakah engkau membaca Al-Quran? Maka aku berkata, bahkan. Maka berkata Sayyidatina Aisyah, bermula perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, yaitu yakni yang disebut oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, seperti firman Allah Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim, artinya bahwasanya engkau ya Muhammad berperangai atas perangai yang baik yang amat besar. Jadi hadis ini apabila ditanyakan Aisyah radhiyallahu anha berkenaan dengan perangai Nabi, dia kata, "Hang tak bisa baca Quran kan?" Bisa baca Quran. Apa Quran sebut? Yang itulah perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat yang kita bacakan, wa innaka la'ala khuluqin azim, memberi erti sesungguhnya engkau wahai Muhammad mengatasi segala akhlak yang hebat. Mana-mana akhlak yang agung yang boleh digambarkan oleh manusia, akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatasi perkara tersebut. Baik, saya ingat kita berhenti tang tu, kerana selepas ini maka akan diberi contoh, diberi contoh oleh pengarang berkenaan dengan akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana bimbingan Allah Azza wa Jalla terhadap pekerti dan terhadap perketi dan perilaku baginda sallallahu alaihi wasallam yang Allah Taala sendiri menganjurkan dan mengadabkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ianya menjadi pedoman dan panduan kepada kita hinggalah ke akhir hayat kita, insya-Allah. Insya-Allah kalau ada peluang lagi dipanjangkan usia, kita jumpa lagi di minggu hadapan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma hdina ila ahsanil akhlaq fa innahu la yahdina ila ahsaniha illa ant, wasrif 'anna sayyi'al akhlaq فإنه لا يصرفنا أو فإنه لا يصرفنا عن سيئها إلا أنت يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أسرفنا وما تعمدنا وما أخطأنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. بنية القبول والتوفيق. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.